Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, kita mulakan dengan baca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala kita dapat terus berada dalam majlis ilmu, dan sama-samalah kita doa supaya kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala kesihatan kita dan dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan majlis-majlis ilmu kita. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, setiap hari kita dengar kes memang banyak kan. Tak tahulah apa nak jadikan kita kan. Kes memang setiap hari memang banyak. Jadi pesanan-pesanan, sama-samalah kita jaga SOP yang sepatutnya tuan-tuan, puan-puan, saya tahu ya. Peliharalah SOP yang ada. Petang semalam saya dapat mesej daripada anak Pak Ngah Peson kantin kan. Mungkin tuan-tuan tahu lah kot. Kata Pak Ngah dia, orang kata apa, jadi macam mana nak abang tahu, dia jadi meracau semua, jatuh. Lepas tu anak dia bawa ke hospital, masuk emergency daripada pagi sampai ke petang. Anak dia kata mungkin ni stroke kali kedua ya, sebab ni orang jemaah mayang kita kena sebut juga kan. Jadi malam tadi katanya anak dia katalah dia scan kepala, tak tahu apa keputusan, saya tak sempat nak tanya tadi kan. Jadi dia minta kat saya kita tolong doakanlah untuk kesihatan Pak Ngah Faisal. Ada orang sebut Pak Ngah kantin kan. Itulah kan. Kemarin dulu tu dia main, cuma ke pagi kemarin dia dia sakit kan, dia bawa ke emergency dan sampai ke malam baru duduk dalam emergency lagi dari pagi, dan malam baru katanya anak kata nak scan kepala kan. Jadi ala kulli hal kita doakanlah supaya jemaah-jemaah kita ni yang datang ke masjid ni dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, untuk kuliah malam ni kita sambung lagi kitab kita, iaitu kitab Fiqh Minhaji ala Mazhab Imam Syafi'i. Kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i jilid pertama. Okey, warna hijau yang tuan-tuan pegang tu kita sambung. Baru jilid pertama. Kalau ikut dekat catatan saya, muka surat yang ke-9. Betul muka surat ke-9. Baik, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kuliah lepas kita sama-sama tengok pembahagian fiqh ni, fiqh yang dibahagikan oleh pengarang kitab Fiqh Minhaji ni kepada 7 bahagian. Kalau yang sebelum pada kitab ni, kitab fiqh yang sebelum ni kitab fiqh moden, dia bahagikan kitab-kitab sebelum ni kepada 4 bahagian. Ar-Rubu'iyah, 4 bahagian. Pertama, dia bahagikan kepada ibadat. Okey, ibadat. Yang kedua, munakahat. Yang ketiga, muamalat. Yang keempat, jinayat. 4 fiqh. Nak belajar mana ni? Itu kitab yang lama. Okey. Kalau cerita bab haji, bab solat, bab taharah, bersuci, ambil wuduk, mandi wajib apa semua, duduk di mana?
duduk dalam ibadat. Pembahagian yang pertama. Kalau cerita bab nikah, kahwin, cerai apa semua tu, hadonah, talak 1, talak 2, talak 3, bain kubra, bain sugra, apa nama raji'in semua tu, cerita dekat mana? Munakahat. Okey, munakahat. Kena tahu pembahagian fiqh ni. Dan kalau yang ketiga, kalau cerita muamalat ni, cerita tentang apa? Cerita tentang bab jual beli, cerita tentang riba, cerita tentang saham, cerita tentang apa nama takaful, okey, cerita tentang bai'u bithamani ajil, jual beli secara bertangguh, bai'u salam, dan apa saja berkaitan dengan jual beli. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, jinayat. Jinayat ni cerita tentang apa? Tentang bab jenayah. Jenayah, hukum jenayah tu, hukuman jenayah dalam Islam ada berapa? Pertama, ada hudud, ada qisas, ada ta'zir. Okey, ni hukuman dia dalam Islam. Yang ni pembahagian kitab fiqh yang lama-lama. Jadi pengarang ni, okey, saya ambil balik hal lepas supaya bersambung, sambung waya kita bersambung. Jadi pengarang kitab ni dia bahagikan fiqh ni kepada 7 bahagian. Kita masuk terus yang surat yang 8 tu, kita ambil balik. Bahagian pertama, dia kata hukum-hukum yang berkaitan ibadat. Macam tadi lah, zakat, puasa, semayang, berwuduk dan lain-lain. Ini dia panggil ibadat, bahagian pertama. Makna sama dengan hak lama lah. Okey. Okey, yang kedua, hukum-hukum berkaitan dengan kekeluargaan. Okey. Seperti perkahwinan, perceraian, keturunan, penyusuan, nafkah, pewarisan dan sebagainya. Kalau kita Arab ni dipanggil ahwalus sakhsiyah. Okey, berkaitan dengan nikah kahwin lah. Okey, kekeluargaan dia panggil ahwalus sakhsiyah. Yang ketiga, dalam kitab ni dibahagikan fiqh hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, muamalah. Okey, seperti sebahagian mereka dengan sebahagian lain. Okey, muamalah maknanya hubungan manusia dengan manusia yang lain, seperti berjual beli, gadaian, sewaan, pendawaan, keterangan, penuaian dan lain-lain. Ini nama dia muamalah, sama dengan yang sebelum ni. Dan yang keempat, hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajipan pemerintah. Okey, kalau dalam bahasa Arab kat sini dikata siasah syar'iyah, politik Islam. Ini politik Islam. Fiqh, politik masuk dalam bab fiqh. Politik tak masuk, okey, dalam bab pembahagian fiqh. Dia kata sini dalam buku ni, hukum-hukum berkaitan dengan kewajipan pemerintah seperti menegakkan keadilan, macam mana menolak kezaliman, macam mana melaksanakan hukum hakam, macam mana dan sebagainya. Yang ni dia panggil siasah syar'iyah dalam kitab Arab dia, kitab asal Arab. Okey. Bahagian kelima, nampak lain. Dia yang sebelum ni kitab 4. Yang ni pembahagian dia sampai ke 7. Yang kelima dia kata sini, hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum yang dijatuhkan ke atas orang bersalah. Menjaga keamanan dan peraturan seperti hukuman kepada pembunuh. Okey, yang saya sebut tadi, kalau yang tadi jinayat, hukuman kepada pembunuh. Apa dia hukuman kepada pembunuh? Duduk di mana? Duduk di hudud ke duduk di qisas? Duduk di qisas. Okey, pencuri duduk di mana? Pencuri duduk di hudud. Kalau mencuri kena potong tangan, duduk di hudud. Hudud ni apa? Hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tak boleh kurang, tak boleh lebih. Tu hudud dia panggil. Peminum arak dan seumpamanya, duduk di mana? Di hudud. Hukuman jenayah Islam. Baik. Hukum-hukum ini dikenali dengan uqubat. Kalau dalam kitab Arab dia tulis uqubat, uqubah. Okey, dia panggil uqubat. Baik, bahagian ke-6. Yang ni kena laju sebab yang ambil yang lama balik. Hukum-hukum yang mengatur hubungan antara negara. Antara hukum-hukum yang mengatur hubungan antara negara Islam dengan negara-negara lain. Kita panggil apa? Hubungan diplomatik antara negara, dengan Malaysia, dengan Singapura, Malaysia dengan Israel, boleh ke tak boleh apa semua tu, itu dia panggil diplomatik, ataupun dalam kitab Arab dia panggil pembahagian dia as-siyar, kitabus siyar. Okey, dalam bahasa Melayu dia tulis siyar kan. Dan yang ketujuh, hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak. Akhlak duduk dalam fiqh. Sifat malu, pekerti yang baik dan buruk dan lain-lain. Ini dinamakan dengan hukum akhlak dan adab-adab. Yang ni duduk dalam bahagian yang ketujuh.
Okey, last kali dia kata, demikianlah kita dapati ilmu fiqh merangkumi hukum-hukum yang berkaitan dengan segala keperluan manusia. Nah, abang kat sini ringkasnya, 7 bahagian ni semua ada kaitan dengan keperluan manusia seharian. Okey, cerita abang apa? Cerita abang ambil semayang, cerita abang semayang, cerita abang zakat, cerita abang puasa, cerita abang apa lagi. Semuanya ada dalam 7 ni. Cerita pemerintah negara macam mana, cerita orang mencuri, cerita orang minum arak, semua ada dalam ni. Nak abang kata apa? Islam ni agama yang lengkap. Okey, lengkap segala hukum hakam, peraturan duk ada dalamnya. Hebatnya Islam. Okey, bukan macam agama lain, dia duk dalam gereja saja. Tu agama duk gereja saja. Hak luar lantak pilah peraturan tu nah. Kita luar masjid ada, duk dalam kelas ada peraturan, duk dalam tandas pun ada peraturan. Tengok Islam, kita kata peraturan yang paling kecil lah kot, peraturan nak masuk tandas pun ada dalam Islam. No? Masuk dengan kaki kiri, keluar kaki kanan, duk dalam tandas, tutup kepala. Tu peraturan kita kata kecil. Nak masuk tempat najis, ada peraturan dah dalam Islam. Tambahlah peraturan yang besar-besar lagi. Pemerintah negara ada peraturannya, cuma kita tak belajar lagi. Okey. Nah, abang kata pembahagian fiqh cukup lengkap. Okey, iaitu merangkumi hukum-hukum yang berkaitan dengan segala keperluan manusia seharian. Baik. Maknanya hidup kita daripada bangun tidur sampai ke tidur sampai ke pagi esok, semua ada kaitan dengan peraturan. Okey, bila ada kaitan peraturan, adalah kaitan dengan dosa dengan pahala. Ada kaitan dosa dengan pahala. Kita buat macam ni, apa pahala kita dapat? Kita buat macam ni, dosa ke tak dosa? Haram ke, makruh ke, harus ke? Itulah kehidupan kita seharian. Okey, baik, habis. Itu cerita tentang pembahagian fiqh menurut kitab Fiqh Manhaji ni. Okey, kalau tengok kitab akidah lain pula cerita tentang rukun Islam, rukun iman, pecah-pecahan dia semua tu kan. Itu bab akidah. Yang kita belajar sekarang ni fiqh. Okey, baik, kita terus lagi. Baik. Okey, fiqh Islam mementingkan, kita tajuk dia muka surat 9. Fiqh Islam mementingkan kemudahan dan mengelak kesulitan. Mura'atul fiqh islami al-yasar wa raf'ul haraj. Okey, dia kata sini fiqh Islam mementingkan kemudahan dan mengelak kesulitan. Maknanya abang kat sini apa? Islam tu agama dia mudah. Islam adalah satu agama yang mudah untuk diamalkan, tapi kita jangan pemudahkan dia. Islam tu agama mudah, tapi kita yang mengamalkan Islam ni jangan kita pemudah-mudahkan dia. Contoh apa kata tutup aurat, kita ikut dan kita tutup aurat, tak ikut tutup aurat dengan sempurna, dapatlah kita dosanya. Tak mahu macam tu. Maknanya kalau kita nak ikut Islam, ikut semua sekali. Jangan duk main-main ikut sikit. Tu bukan orang Islam sebenarnya. Okey, orang Islam dia berusaha dalam seharian nak ikut semua sekali apa yang ada dalam Islam. Dia bukan nak ambil sikit-sikit. Okey. Contoh lagi, nak kata Islam tu mudah. Bila kita dalam keadaan susah, lagi ada dalam kitab. Okey, mesti dia serta. Bila kita dalam keadaan susah, contohnya kita dalam keadaan sakit. Okey? Kita keadaan sakit, kita ada rukhsah untuk solat. Okey? Rukhsah solat. Nak kata Islam tu mudah. Kalau tak boleh semayang berdiri, kita boleh semayang duduk. Tak boleh semayang duduk, kita boleh semayang mengiring. Tak boleh semayang mengiring, semayang melentang. Kalau tak boleh melentang, kita boleh isyarat mata. Tak boleh isyarat mata, isyarat hati. Tak boleh hati, matilah kita. Abang kata Islam tu semayang tadi tu tetap kena semayang, tapi dia punya pelaksanaan dia tu mudah. Okey, tapi jangan pemudahkan. Tak sakit kita saja nak semayang duduk ikut dan. Tak boleh lah. Okey, tak sakit boleh berdiri elok, kita semayang duduk, maka tak sah solat kita. Sebab apa tak sah, Ustaz? Sebab berdiri itu adalah rukun semayang. Jangan main-main. Kalau mampu berdiri, wajib diri. Jangan buat main duduk-duduk, kecuali semayang sunat. Yang tu memang ittifaq ulama kata boleh. Semayang fardu wajib diri. Tuan-tuan cek dalam rukun semayang.
Nanti kita akan sampai tajuk rukun sembahyang, lambat lagi. Nak cerita seminta lalu gitu je. Kita kena wajib berdiri. Tak boleh duduk. Kalau duduk, kita tidak sah. Kalau kita mampu berdiri. Okey, itu nak abang kata Islam mudah, tapi jangan pemudahkan. Ikut kepala kita nak buat Islam tu. Tak boleh. Ikut peraturan dah ada, dah bagi tahu. Dalam 7 bahagian fiqh ni, ikut saja peraturan dah. Okey? Baik. Dia ada dalil dia. Okey? Dalil dia ada semua. Bukan dia reka-reka. Bukan senang nak buat kitab ni kan. Baik, kita baca. Erti kemudahan. Sesungguhnya Islam adalah agama yang menjaga keperluan dan menjamin kebahagiaan manusia melalui hukum hakam yang disyariatkan. Okey. Nah, abang sini kata apa? Islam tu dia ada hukum hakam. Dia ada peraturan yang disyariatkan. Bukan saja-saja. Jadi kita kena ikutlah. Oleh itu, manusia mampu dan berkuasa untuk melaksanakan semua hukum hakam tersebut, dan tidak ada yang tidak mampu dilaksanakan oleh mereka. Allah Ta'ala jadikan kita. Okay? Allah Ta'ala jadikan manusia. Jadi Allah tahu kita. Jadi Allah Ta'ala buat peraturan pada kita. Bukan jadi saja, dia buat peraturan pada kita. Kita ikut saja. Okay? Awak peraturan yang orang putih buat tu kita tahu ke? Tak tahu, tapi kita boleh ikut. Okay? Ini peraturan yang Allah Ta'ala buat. Ikut saja. Kita sebagai umat Islam, okay, yang percaya pada Allah, kita ikut saja peraturan yang Allah Ta'ala bagi kan. Peraturan macam-macam lah peraturan yang ada. Okay, kita sambung lagi. Baik, muka surat sebelah. Surat 10. Baik. Mana-mana mukallaf yang menghadapi kesulitan dan tidak mampu melaksanakan tanggungjawab tersebut. Mukallaf ni apa? Mukallaf ni orang yang dipertanggungjawabkan tentang peraturan Islam. Okey, siapa dia? Baligh dan berakal. Itu secara umumnya. Okey, dia ditaklifkan, dia dipertanggungjawabkan, dipanggil mukallaf. Okey. Apa sahaja yang Allah Taala perintahkan, dia kena buat. Okey. Kalau dia mampu, dia kena buat. Kalau tak mampu, dia ada cara dia. Okey, kita sambung lagi. Mana-mana mukallaf yang menghadapi kesulitan dan tidak mampu melaksanakan tanggungjawab tersebut atau dengan melakukannya, ia boleh membawa kepada masyaqqah. Masyaqqah diterjemah sini bebanan ataupun kesusahan yang lebih berat disebabkan keadaan-keadaan tertentu, maka Islam membuka pintu kemudahan dan keringanan di hadapannya. Contoh, tadi saya buat contoh yang semayang sakit kan. Contohnya kita dalam keadaan musafir. Dalam keadaan musafir, nak abang kata Islam tu ada rukhsah, ada keringanan, ada kemudahan. Apa Islam syariatkan ataupun apa Islam buat peraturan? Iaitu solat ada jamak dan qasar bagi orang musafir. Musafir ni, kalau dalam kitab-kitab Arab kata as-safaru azab. Musafir ni satu azab, letih. Letih musafir. Kalau orang dulu lagi letih. Okey, perjalanan, kalau ceritanya perjalanan Rasulullah daripada Mekah ke Masjid Al-Aqsa tu, kalau ikut betul naik unta ni, sebulan lebih perjalanan, letih. Okey. Tapi kita sat je. Nak sat pun letih perjalanan. Contoh kita naik daripada KLIA pergi Mekah, naik kapal terbang 9 jam. 9 jam perjalanan, letih tak? Letih. Tu dia kata dalam kitab as-safaru azab. Musafir tu dalam keadaan sebenarnya azab. Okey. Jadi Allah Taala syariatkan kepada kita dalam untuk solat orang musafir ialah solat jamak qasar. Itu dipanggil apa? Kemudahan tu rukhsah. Dapat rukhsah. Okey, kemudahan atau keringanan. Baik, dia ada cara dia nak buat. Kalau semayang 4, dia akan jadi 2. Itu panggil qasar. Kalau kita himpun daripada maghrib dengan isya, mai ke maghrib, kita panggil jamak takdim. Kalau maghrib letak ke isya, kita panggil jamak takhir. Okey, itu peraturan yang Allah Taala letakkan, kemudahan. Baik, apa lagi cerita tentang rukhsah? Contohnya, kita berada dalam kesulitan ataupun masyaqqah tadi. Kita masuk dalam hutan. Okey, masuk dalam hutan. Lepas tu kita terputus bekalan makanan. Tak ada makanan lain kecuali ada benda haram yang ada depan kita. Okey, ada khinzir, ada babi lalu depan kita. Boleh makan tak? Boleh.
Okey? Okey? Ad-darurat tubihu mahzurat. Dalam keadaan darurat, tubihu mahzurat, diharuskan benda yang mahzurat, benda yang haram. Okey, ataupun ada kaedah fiqh kata iza daqal amru ittasa'. Okey, bila dalam keadaan kesempitan, dia nampak luas sebenarnya. Kita dalam keadaan sempit, dalam keadaan kebuluran, duduk dalam hutan, tak ada makanan lain, ada benda haram saja, kita diharuskan makan untuk apa? Hifzun nafs, iaitu selamatkan nyawa kita. Dia panggil hifzun nafs. Hifzun nafs ni adalah daripada maqasid syariah, tujuan syariah, tujuan undang-undang disyariatkan. Maqasid syariah, hifzun nafs, jaga jiwa, jaga nyawa kita. Kita diharuskan makan. Okey, bila makan tu ada kaedah fiqh sebut apa? Makan dalam keadaan tuqaddiru biqadariha. Makan sekadar saja. Sekadar macam mana? Tuqaddiru biqadariha, sekadar nak selamatkan nyawa saja. So kata boleh makan, harus makan, kita buatlah panggang punya sedap, bubuh lah, black pepper lah. Oh, tak boleh. Makan sekadar untuk nak selamatkan nyawa saja. Okey? Dia dalam keadaan dah terkebuluran, makan sikit dah cukup. Itu saja. Kalau kita makan lebih daripada dia, tuqadiru biqadariha, lebih daripada qadarnya, maka jatuh haram balik. Nampak tak? Jangan pemudahkan. Islam tu mudah, tapi jangan pemudahkan. Nampak tak? Itu kaedah fiqh. Okey? Itu yang dipahamkan daripada perenggan ni. Bila kita sebagai seorang mukallaf yang baligh, yang berakal, dipertanggungjawabkan semuanya peraturan, tambah sekali semayang tu kita kena buat. Dalam keadaan mana sekalipun, tambah orang lelaki, dia kena buat. Tak ada excuse. Perempuan boleh tahan, dia ada cuti-cuti dia setiap bulan. Bagi yang muda lagi kan. Okey. Baik. Okey, dapat Baik. Terus lagi. Dalil menunjukkan Islam agama yang memudahkan. Nak abang kata ini dalil Quran. Okey, dalil Quran yang menceritakan kepada kita Islam ni agama yang memudahkan kita ni. Jadi kita tengok apa dalil dia. Baik, dalam bahasa Arab sebut ad-dalilu ala anna al-Islam dinul yusra. Baik. Pertama, firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah sekali-kali tidak menjadikan ke atas kamu dalam keadaan agama tu satu kesempitan. Nak kata agama Islam tu mudah. Okey, ada jalan dia. Okey, bukan nak susahkan kita. Dia ada peraturan dia, ikut saja. Baik, firman Allah Taala yang bermaksud. Okey, saya ambil dia punya bahasa Arab dia dulu. Okey, kalau sini Allah menghendaki, kita ambil bahasa Arab dia. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Okey, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Maksud kat sini, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Al-Baqarah ayat 185. Nak bagi tahu apa? Allah nak bagi mudah pada kita. Okey, kalau kita ikut peraturan yang Allah Taala letakkan tu, balasan kita syurga nanti insya-Allah. Nampak tak? Allah Taala bagi peraturan untuk mudahkan kepada kita. Baik. Firman Allah Taala lagi. Okey, untuk ayat seterusnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mentaklifkan seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Allah Ta'ala tidak taklifkan apa dia? Tidak bertanggungjawabkan kepada kita benda tu, melainkan kita mampu buat. Allah Ta'ala yang jadikan kita makhluk. Allah Ta'ala khalik, dia jadikan kita. Bila dia jadikan kita, dia tahulah apa kesesuaian kita. Okey, apa yang kita boleh buat, apa kita tak boleh buat, apa kemampuan kita, itu Allah Taala. Baik, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okey, kat sini, inna ad-dina yusrun, sesungguhnya agama Islam itu adalah mudah. Bukhari, Imam Bukhari, hadis 39. Dia kata sini agama Islam tu mudah. Agama Islam tu mudah. Dalil semua nak bagi tahu, kata agama Islam tu mudah. Okey, dapat? Okey, itu dalil-dalil menunjukkan Islam itu adalah agama yang mudah. Alhamdulillah. Baik.
Kita terus lagi. Contoh kemudahan. Tadi cerita dalil, nak kata Islam tu agama mudah. Okey, sekarang dia bagi contoh. Okey. Ada contoh yang saya sebut tadi. Okey, bagus contoh ni. Pertama, sembahyang dalam keadaan duduk bagi mereka yang tidak mampu berdiri. Nak abang kata kat sini, sembahyang dalam keadaan mana sekalipun kita sibuk, kita sakit, kena sembahyang. Okey, bila kita dah seorang mukallaf, kita kena sembahyang. Dalam keadaan musafir ke, dalam keadaan sakit ke, dalam keadaan sibuk ke, sembahyang, tetap sembahyang. Nak abang kat sini. Jadi dia bagi tahu ada cara dia. Okey, hadis Rasulullah SAW kata kat sini, salli qa'iman, sembahyanglah kamu dalam keadaan qa'iman, berdiri. Fa in lam tastati', jika kamu tidak mampu, fa qa'idan, maka dalam keadaan duduk. Dia kata kalau berdiri tak boleh, boleh sembahyang keadaan duduk. Okey. Fa in lam tastati' fa ala janbin. Fa in lam tastati' fa ala janbin. Okey. Dan jika tidak mampu, maka sembahyanglah dalam keadaan mengiring. Dia kata kalau berdiri tak boleh, boleh sembahyang duduk. Okey. Dan kalau tak boleh duduk, boleh sembahyang dalam keadaan mengiring. Kalau tak boleh mengiring, boleh terlentang. Okey, ulama kata, ulama sambung daripada hadis ni, kalau tak boleh mengiring, boleh menentang. Okey, tak boleh menentang, isyarat mata. Okey, tak boleh isyarat mata, sembahyang dengan hati. Hati ni bagi siapa? Bagi orang yang sakit macam mana? Orang sakit koma. Orang sakit koma ni, dia koma belum titik lagi kan? Dia tak mati lagi. Dia dah dalam keadaan koma tu, dia boleh sembahyang lagi tu. Sembahyang dalam keadaan isyarat hati tu. Dia saja, dia dengan Allah Ta'ala je. Kita tak tahu. Tapi sebenarnya bila kita bercakap baik-baik dengan dia, dia dengar. Kita cakap apa sajalah, tak kira lah. Dengan orang yang sakit koma ni, dia dengar apa yang kita kata. Itulah bila kita ziarah orang mati, orang-orang sakit, kita disunatkan ziarah orang sakit ni, kita cakap benda baik-baik, bagi semangat kat dia, supaya dia ingat Allah, supaya dia ingat Allah, supaya dia ingat Allah. Cakap benda baik, dia dengar. Kalau orang koma dia dengar. Okey, cuma dengar dalam hati dia. Jadi dia semayang cara dia lah. Nak bak sini. Okey, cuma dekat sini bila sebut semayang duduk, ni nak cerita sikit macam mana ya. Bila sebut dalam keadaan semayang duduk, fenomena lah ni dalam 4-5 tahun ni lah kita kata, pi tak mana pun minta maaf cakap ya, kita ramai yang semayang atas kursi. Okey, yang ni cerita ni dalam 4-5 tahun ni lah. Kalau zaman-zaman muda-muda dulu tak ada lagi cerita main atas kursi. Okey, main atas kursi. Boleh ke tak boleh? Boleh lah. Boleh lah semayang atas kursi. Tapi sebenarnya dia kena semayang duduk bawah dulu. Kalau duduk bawah tak boleh, barulah atas kursi namanya. Nampak tak? Okey, apa sebab dia semayang atas kursi? Sebab pertamanya tak mampu berdiri lah. Okey, tak mampu berdiri, ataupun dia lutut dia, kita kata apa, gearbox dah rosak kot, tak boleh berdiri lama. Okey, saya nak tunjuk juga cara semayang atas kursi ya. Set. Abang ni ambil set kursi tu. Satu. Okey, supaya sini bang. Masih. Okey, tutup sah. Okey, tuan-tuan. Kita ambil contoh yang pertama tadi. Semayang duduk. Okey. Tuan-tuan, cerita sebentar lalu sebagai ulangan saja. Yang dah buat dah betul, alhamdulillah. Yang tak betul kita betulkan. Okey ya. Ini kaedah fiqh. Okey. Kita semayang atas kursi. Siapa yang nak semayang atas kursi ni? Bagi orang yang tak boleh berdiri. Okey. Pertama, orang yang tak boleh diri terus. Okey. Tak boleh terus macam mana? Dia memang kalau berdiri dia jadi macam ketak semua kan. Terutama cerita tu orang yang tak boleh terus. Ataupun macam Haji Saad mai baru perasan. Dia main duduk terus. Main duduk.
maka daripada awal sampai akhir dia akan semayang duduk. Nampak tak? Dia akan semayang duduk. Daripada awal sampai akhir dia akan semayang duduk. Ini nama dia semayang duduk. Okey, maka dia akan berdiri pun macam ni dalam keadaan duduk. Okey, kalau rokok dalam keadaan duduk, kalau i'tidal pun duduk, sagi sujud pun duduk. Okey, lepas tu duduk antara sujud duduk, dan semualah perbuatan dah sampai bagi salam dah akan duduk. Ini orang yang duduk sepenuhnya. Okey. Yang kedua, orang yang sakit tadi, yang pertama yang tak boleh duduk, tak boleh berdiri terus. Okey. Yang kedua, orang yang boleh berdiri sat, duduk sat. Adakah dia boleh main-main duduk terus? Orang yang boleh berdiri sat, duduk lama. Diri sat tapi duduk lama. Adakah boleh dia semayang duduk terus? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh, Ingat tadi kita sebut tadi kan, Islam tu mudah, tapi jangan pemudahkan. Sebab apa? Berdiri itu adalah salah satu daripada rukun semayang. Betul. Diri itu adalah rukun semayang. Cuma bila tak mampu baru duduk. Maka bila main yang pertama tu, dia main berdiri dulu. Berdiri dulu. Okey? Berdiri dulu. Kalau dia jalan kaki ketak juga tak boleh berdiri, maka dia diharuskan duduk. Okey, duduk. Maka semayanglah dalam keadaan duduk. Tapi bila dalam keadaan semayang tu, tak tahu dia mampu berdiri lagi, berdiri balik. Sebab berdiri tadi adalah rukun semayang. Dapat? Diri tadi rukun semayang. Tu kalau keadaan kedua. Diri sat, lepas tu duduk banyak. Okey, boleh ya? Okey. Dalam keadaan yang situasi yang ketiga, dia berdiri dengan duduk tu sama banyak. Kita pun heran juga. Okey, bukan kat sini kau tempat lain. Kadang-kadang orang semayang duduk ni, ada setengah tu dia berlakon je. Wallahu alam. Wallahu alam. Saya lapik dengan wallahu alam. Tu dia Allah Taala. Sebab apa kata macam tu? Kadang-kadang orang yang main duduk ni, kadang-kadang dia pergi merata sampai semalam, dia boleh bawa kursi kecil tu. Mampu tak bawa kursi pergi merata? Tapi bila semayang dia nak duduk pula. Berat macam ni. Yang ni sebenarnya dia qaiman, boleh berdiri ni. Dia tak boleh duduk semayang. Okey? Okey, saya cerita orang yang separuh berdiri dan separuh duduk. Tadi saya kata berdiri sat, lepas tu duduk banyak kan. Orang yang separuh berdiri, separuh duduk. Yang kebanyakan yang kita tengok jemaah kita lah. Okey, mai-mai apa dia akan buat? Dia akan berdiri dulu. Allahu Akbar. Okey, macam lah Fatihah, surah semua kan. Lepas tu nak rokok, dia ni boleh rokok lagi. Maka kena rokok lah macam biasa. Selagi rukun tu boleh buat, dia kena buat. Okey? Selagi rukun tu boleh buat, dia kena buat. Buat rokok. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Malam ni kita banyak praktikal tu. Sami'allahu liman hamidah. Okey, tidak kan? Bila kita nak sujud, orang yang sakit lutut tadi tu, yang gearbox tadi masalah. Jadi nak duduk je lah. Nak sujud je lah. Dia tak boleh sujud. Kalau sujud sakit, dia tak boleh bangkit terus. Mungkin dia akan duduk sini. Allah, dia duduk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, duduk dulu. Allahu Akbar. Sujud. Okey, sujud. Lepas tu Allahu Akbar, duduk antara sujud. Lepas tu sujud balik. Allahu Akbar. Okey, lepas tu bangun. Allahu Akbar. Okey, dapat gambaran kan? Okey, terus sampailah habis. Okey, dapat gambaran. Okey? Cuma ada orang tanya, dalam keadaan macam ni, sah dia macam mana Ustaz? Duk, kita main semain maaf orang kursi ni. Kena tengok kat ni. Tak maaf. Sah dia macam mana? Okey, katakanlah sana kiblat sebab nak tunjuk kan. Sah dia orang kursi ni nak duduk atas garisan ke ataupun nak duduk di sini? Kursi dah. Atas garisan dia ni. Kalau sebenarnya ikut hukum fiqh, bila saya tengok kitab balik, dia kena selagi dia, kalau dia boleh berdiri lama, kalau boleh berdiri, okey, kalau dia semayang yang macam majlis saat, dia akan semayang duduk terus macam yang Cikgu Noor kata. Semayang duduk itu ni. Sebab dia daripada mula sampai habis dia akan berduduk. Okey. Tapi kalau orang tu boleh berdiri, okey,
Kalau dia semayang letak kursi kat sini, bila berdiri dia akan jadi macam mana? Sini berdiri dia, lepas tu jemaah lain akan duduk di sini. Jadi soft dia tidak dapat pahala soft dia. Dia akan nampak macam putus. Okey? Putus soft. Walaupun tak rapat tapi putus soft. Nampak tak? Jadi kena buat macam mana? Soft dia di belakang. Okey, kursi dia di belakang, dia akan berdiri sama dengan yang lain. Dapat? Sekali orang tanya tak? Ustaz, orang belakang macam mana Ustaz? Saya tahu nak tanya tu. Sebab orang duk tunjuk lain-lain. Orang belakang macam mana Ustaz? Ustaz lagi? Orang nak sujud, orang nak rokok, belakang kursi ni Ustaz. Mana boleh buat macam tu? Nampak macam mana? Itulah orang yang semayang kursi macam ni, dia duduk belakang macam ni, dia kena semayang sebelah tepi sekali, ataupun kiri kanan tepi sekali, ataupun di belakang terus. Kalau dia buat duduk tengah-tengah macam ni, orang belakang nak rokok tak boleh, maka dia ganggu orang. Semayang tak boleh ganggu orang, tak boleh menyakiti orang lain, jadi makruh. Jadi semayang dia kena ambil posisi yang kanan sekali ataupun tepi sekali. Dapat? Ataupun jemaah soft belah belakang sekali. Macam kita buat solat Jumaat, masjid kita letak kursi siap-siap belakang, standby untuk orang semayang duduk belakang. Okey tu, okey lah tu. Maka tak ganggu sah orang lain lah. Dapat tak? Jadi orang lain pun dalam keadaan sama aja. Dapat tak? Okey, itu solution lah. Dapat tak? Kau ada masalah lagi? Okey, ni practical. Boleh je kena. Duduk terlantar, dia duduk atas ni, atas kaisan lah. Tak ada masalah. Dia buatlah dalam keadaan duduk terlantar tu, sujud dia disyaratkan. Dia mungkin kaki dia ke depan betul kan? Buat dalam keadaan dia mampu lah, tak apa. Maksudnya kalau rokok taruh atas sikit, kalau sujud bawah sikit. Dia janganlah sama sujud dengan rokok kan. Duduk terus ya. Kalau dia tak boleh diri terus, saya sebut tadi kan, kalau duduk terus ya. Okey. Baik, saya tengok dalam kitab ada orang ada masalah kata dia semayang pakai kursi macam ni, kursi sandak. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Ni kursi sandak kan? Boleh. Tapi syaratnya jangan duduk sandak. Boleh. Tapi syarat jangan sandak. Kalau sandak, dada kita kat mana? Tu dia. Oi, dulu ni semayang orang VIP namanya. Nak sedap boleh sandak-sandak. Apa tengok kat Mekah? Ada orang khusus kursi ni tak? Kursi apa kat Mekah? Kursi yang kecil je kena kan? Kursi kecil je. Nampak tak? Kursi kecil je. Jadi tak sempat sandak terlentang ada kan? Kita kat Malaysia banyakkan kursi ni masjid sediakan. Tak apalah masjid sediakan. Tapi nak abang kata tak boleh sandak. Kalau sandak dia menghadap kiblat tu tak apa, tapi dalam keadaan dia makruh. Tak dapatlah pahala semayang dia. Pahala yang penuh. Jadi semayang betul-betul dalam keadaan dia tak mau mengebat, semayang mengebat. Kalau kursi tu lagi lah tak boleh, dia tak pergi pusing ni kan. Dan semayang VIP sungguh orang namanya. Boleh pusing sini pusing sana. Dapat? Malah ni kuliah lain sikit lah. Stand ni pula. Okey dapat? Okey, makanya dapat soft. Lepas ni kalau ada sahabat-sahabat yang tak main ni main atas kursi, tegak-tegak lah, tak ada masalah apa. Okey, ni benda fiqh. Dalam kitab fiqh ada banyak cerita. Okey, dapat main atas kursi. Kan ada soalan nak tanya, main atas kursi macam mana? Semayan duduk itu. Cikgu Suzuki. Tak boleh, itu ada sandak dia jadi begitu lah. Ada sandak kursi yang kuliah tu kan. Duduk itu kan. Duduk itu lah. Boleh agak. Tapi dah tak kursi tu nak buat apa? Kita semayang boleh duduk biasa tu kan. Duduk atas-atas gitu, tak payahlah kursi tu pula kan. Ni nak serta hak yang kursi yang macam ni. Okey. Kalau letak macam ni, ada orang belakang, dia jadi macam ganggu orang nak sujud tak boleh. Kalau orang tu belakang tu dia jadi orang tu pendek boleh sujud tak apa. Kan? Tapi sat lagi dia kalau orang tu mai tengok apa orang semayang atas kursi ni, aku nak sujud macam mana ni? Kacau aku dah ni. Dia jadi macam menyakiti orang tu pula dah. Tak boleh ya? Dia semayang belah tepi. Untuk orang kursi semayang belah tepi. Okey? Ataupun duduk belakang terus siap. Dapat? Okey. Lagi nak abang kata rusuh-rusuh semayang ni. Berkaitan lagi ya. Okey, kita semayang dalam keadaan solat jemaah. Tiba-tiba kita masuk, kita seorang je, lain semua saf penuh lah.
kita kena duduk belakang kan. Jadi kita nak buat macam mana untuk lengkapkan kita punya soft? Kita mula kena tengah. Yang tu soalan yang tu, mula kena tengah sebenarnya, bukan tepi ya. Soft, mula kena tengah. Baik, saya nak cerita yang tadi tu. Bila kita main-main, masuk-masuk, tengok-tengok semua soft penuh, okey, kita kena ambil seorang hak depan main duduk belakang sekali kita. Ambil je lah. Jangan bila nak sembahyang tarik dia. Itu ganggu sembahyang. Okey, kita kena rapat dengan dia. Katalah ni orang kan, orang tengah sembahyang, kita kena rapat dengan dia. Allahu Akbar. Tarik dia sikit. Jangan tarik dia macam tu. Tarik dia, bagi dia injak ke belakang sikit. Okey, sikit. Nah, bagi tiga pergerakan. Jangan lebih lagi. Macam tu, batas sembahyang terus ya. Dapat? Dapat yang saya maksudkan ni? Itu saya kata, kena cari orang yang itu tak lagi. Kena cari orang yang faham benda ni, orang mengaji lah. Kalau orang tak faham, sekali lagi mula lah. Hang tarik aku siapa? Oi, aku duduk sembahyang kacau aku. Wajak tu. Dia mula kau boleh. Itu orang tak erti. Ni tu suruh main ngaji. Dapat? Jadi, macam Jazalin kata, kena cari orang yang faham. Ini semua adik ni faham lah, saya dah beritahu dah. Lepas tanggungjawab saya. Kalau kita main, kita seorang-seorang. Memang tengok orang lain tempat wuduk, tak ada lah. Kita seorang. Jadi, untuk kita dapat lagi pahala jemaah, kita kena tarik seorang tu juga. Carilah siapa-siapa. Kalau orang tu belah tepi lah macam mana? Sebab nak cari orang yang faham tadi kan. Jadi kita Allahu Akbar, tarik dia. Slow. Kalau dia tak bergerak juga, takkan tarik lagi kot. Happy ke dah? Kalau dia tak faham, tak apa, tak belakang. Mana dia tu tak faham, tak ngaji tu. Dapat? Okey, dapat? Okey, atas kursi dah lepas dah. Yang tadi pun lepas dah, Alhamdulillah. Okey, maknanya makin hari kita tengok macam mana umur makin meningkat, kita penyakit moden ni macam-macam. Macam-macam penyakit moden. Okey, sakit lutut ni kita jalan elok kan, jalan elok. Tu saya kata tadi, ada cara duduk atas kursi sepenuhnya, ada cara yang kedua tadi, berdiri set, duduk lama. Ada cara ketiga, nampak berdiri lama, berdiri dan duduk sama banyak. Okey, maknanya nak bagi tahu sini ringkas dia, rukun semayang tu dalam keadaan macam mana pun kena buat. Ini semayang, jangan main-main. Nampak tak? Kalau tak boleh boleh berdiri, kena berdiri, wajib berdiri. Kalau tak berdiri juga, orang ni tak sah solat dia. Sebab apa? Tak buat rukun semayang. Kena ingat, berdiri itu adalah rukun suka semayang, bukan main-main. Okey? Dapat? Okey, dapat. Kau berapa? Bunyi macam baru mula. Okey, dapat? Okey, dapat. Kita ambil sikit lagi, kita habiskan yang perenggan ni lagi. Okey, habis nombor 1. Okey, cerita tadi salli qa'iman, sembahyang dalam keadaan diri. Fa in lam tastati' fa qa'idan, jika tak mampu fa qa'idan, duduk. Fa in lam tastati' fa ala janbin, kalau tak mampu juga duduk, boleh dalam keadaan mengiring. Okey, kalau ulama dah bahas lagi, kalau tak boleh mengiring, boleh melentang, tak boleh melentang dalam keadaan mata. Okey, tak boleh mata dalam keadaan yang hati. Okey, yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Okey, kat sini memendekkan, ataupun dalam bahasa Arab adalah qasar. Okey, dalam kurungan tu mengqasarkan sembahyang 4 rakaat menjadi 2 rakaat dan menghimpunkan antara 2 sembahyang bagi orang yang musafir. Ini rukhsah bagi orang dalam keadaan musafir. Orang musafir saja dia boleh sembahyang jamak dan boleh sembahyang qasar. Ini kita bahas dalam bab tajuk yang besar lagi. Okey, ataupun bahasa Arab kata qasus salatu rubaiyah. Sembahyang yang 4 rakaat saja boleh qasar. Makna sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang isya. Sembahyang 3 tak boleh. Dia qasrus salati rubaiyah, dia panggil dalam kitab bahasa Arab. Sembahyang, qasarkan sembahyang, pendekkan sembahyang rubaiyah yang 4 rakaat saja. Okey, yang 3, yang 2 tak boleh. Jangan duk pi qasar. Okey. Okey, jamak himpun.
Jamak terbagi pada dua, jamak takdim, jamak takhir. Kalau jamak takhir, isya maghrib dengan isya kita letak dalam waktu isya. Kalau jamak takdim, isya dengan maghrib letak dalam waktu maghrib. Jadi jamak takdim. Baik. Okey, dapat Baik. Apa dalil ya? Nak abang kata Islam tu mudah. Okey, ada rukhsah dia kat sini, ada kemudahan dekat sini. Dalil Al-Quran sebut sini apa? Wa iza darabtum fil ardi, dan apabila kamu dalam keadaan bermusafir di bumi Allah, fil ardi, falaisa alaikum junahun, maka tidak mengapa atas kamu, an taqsuru minas salati, untuk qasarkan ataupun pendekkan sembahyang kita. Dia bagi. Ini dalil dia. Dalil kata sembahyang ada jamak qasar. Okey, sembahyang ni dalil Quran. Okey? Baik, dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Al-Bukhari, hadis yang ke-1056, meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya yajma'u bainas salati zuhri wal asri. Okey, dihimpunkan, Rasulullah SAW menghimpunkan antara sembahyang zuhur dan sembahyang asar, idza kana ala zuhri sayrin, wa yajma'u bainal maghribi wal isya, ketika baginda dalam keadaan zahri sayrin, dalam keadaan musafir. Okey, baginda juga menghimpunkan antara maghrib dan isya. Nak abang kata Rasulullah SAW buat jamak dan juga qasar. Bila Rasulullah buat, kita pun buat jugalah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh dia adalah Rasulullah kita. Okey, dua contoh kat sini. Pertama, contoh dalam keadaan sembahyang duduk tadi, dia beritahu rukhsah dia macam mana. Saya dah cerita sekali dengan praktikal tadi. Yang kedua, sembahyang juga, cerita tentang qasar dan jamak sembahyang. Ada contoh lain kemudahan. Tadi saya sebut cerita masuk hutan, boleh makan apa benda haram. Itu rukhsah juga. Okey, dekat nak puasa ni ada rukhsah juga. Okey. Wa in kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyami ukhra. Okey, Quran sebut apa? Jika kita dalam keadaan maridan, dalam keadaan sakit, aw ala safarin, ataupun dalam keadaan musafir, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka gantikanlah dengan hari lain. Ini untuk rukhsah puasa. Kita macam mana sekalian, puasa Ramadan adalah wajib. Tapi dalam keadaan kalau kita sakit tak boleh puasa, kita boleh ganti hari lain, mana qada hari lain. Sakit yang tak betul-betul tak boleh puasa, bukan sakit main-main. Ataupun dalam keadaan musafir yang memang tak boleh nak kata apa, letih sangatlah. Boleh. Siapa sebut? Quran sebut fa'iddatu min ayyamin ukhra, maka gantilah dengan hari lain. Boleh. Itu rukhsah puasa, rukhsah sembahyang, rukhsah masuk hutan tadi. Jadi banyaklah contoh-contoh rukhsah, kemudahan-kemudahan yang ada dalam Islam, dalam agama kita. Okey, nanti kita akan belajar lagi macam mana. Okey, untuk seterusnya, okey, sumber-sumber fiqh Islam. Kita ambil sikit dah. Sumber-sumber fiqh Islam. Sebagaimana yang kita jelaskan bahawa fiqh Islam adalah himpunan hukum-hukum syarak yang diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Semua hukum adalah berdasarkan 4 sumber. Nak abang sini, segala berkenaan dengan fiqh, hukum hakam syarak ni, dia ada sumber dia. Dia ada masadir dia. Dalam masalah sebut masadir, sumber dia. Bukan ambil semang-semang tepi-tepi jalan kedai kopi, tak ada. Dia ada sumber dia. Saya sebut tadi tentang sembahyang duduk macam mana tadi. Dia ada sumber dia. Bukan benda yang disemang-semang kedai kopi. Okey, yang asasnya dalil hukum syarak yang disepakati ulama 4 ni. Pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Al-Ijma', yang keempat Qiyas. 4 dalil ni dipanggil dalil hukum syarak yang disepakati ulama. Semua ulama sepakat terima. Oh, ustaz, ada yang tak disepakati ulama ke? Ada? Contoh apa? Ada 8 lagi dalil yang tidak disepakati ulama. Okey, contohnya al-istihsan. Okey. Sini tak akan belajar kat sini lah dalam ni. Akan belajar dalam pelajaran usul fiqh. Okey, cuma dekat fiqh ni dia ambil 4 ni je lah.
kita ada al-istihsan, kita ada masalihul mursalah, kita ada sadduz zara'i', kita ada al-istishab, kita ada syar'u man qablana, kita ada urful adah. Okey, banyak. Ini yang ni sebut apa dah? Dalil hukum syarak yang tidak disepakati ulama. Bila sebut tak sepakati ulama, maknanya apa? Ada ulama guna pakai yang tadi saya sebut tadi tu, dan ada ulama tidak guna pakai sebagai dalil. Okey, mazhab ni pakai, mazhab ni pakai, mazhab ni tak pakai, itu. Okey ya. Okey. Saya rasa itu saja untuk pada malam ni. Yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin salah silap tu daripada kelemahan diri saya sendiri. Okey, jadi kita sudahi dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma arzuqna ya rabb fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi 'afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita berhenti sumber-sumber fiqh Islam. Okey, nanti kita sambung yang tu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.